Datuk Yang di-Pertua, saya lihat belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini, satu belanjawan yang bukan luar biasa. Dalam keadaan kita menghadapi situasi yang sangat luar biasa. Rakyat sewajarnya menanti suatu pembentangan yang luar biasa dalam keadaan mereka sedang berhadapan bergelut dengan satu kehidupan yang sangat mencabar. Tetapi apa yang dapat dilihat bahawa belanjawan ini dibentang dalam keadaan yang sangat darurat, selepas daripada mereka tidak mendapat pengisytiharan darurat. Lalu akibat daripada kedudukan kuasa politik yang sangat darurat, maka datanglah bagi saya belanjawan yang sangat darurat yang dibuat dalam keadaan yang tergesa-gesa, yang akhirnya dilihat sebagai belanjawan yang tidak menepati kepada persoalan-persoalan masalah yang sebenarnya. Belanjawan yang hilang tumpuan kepada persoalan-persoalan yang sebenarnya. Bagi saya, seperti jasa, itu bukan satu tumpuan yang sepatutnya dibuat oleh pihak kerajaan, khususnya daripada Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan. Dia bukan suatu yang menjadi keperluan kepada anjakan ekonomi dalam negara kita. Sebab penubuhan mengembalikan jasa dengan peruntukan 85 juta itu tidak membantu kepada penjanaan ekonomi dalam negara kita. Perkara yang utama yang saya nak sentuh di sini ialah berkaitan dengan soal masalah kehilangan pekerjaan yang sangat tinggi bagi saya. Walaupun angka ini tidak dapat nak dipastikan daripada sumber-sumber kerajaan sendiri, agak berbagai-bagai daripada Kementerian Sumber Manusia. Kalau diikut angka resmi setakat Disember yang lalu yang dibuat oleh Perkeso, 90,000 orang diberhentikan pekerjaan mereka. Tetapi kalau kita lihat kepada pembentangan guna tenaga semasa yang dibuat oleh DOSM baru-baru ini, 60,000 syarikat telah ditutup. 60,000 syarikat telah ditutup. Dan Menteri Pembangunan Usahawan dalam jawapannya mengatakan bahawa 32,000 yang ditutup itu adalah SME, daripada syarikat kumpulan SME. Jadi kalau 60,000 itu saya ambil sebagai SME kesemuanya, seperti mana disebut oleh Jabatan Perangkaan ini, kalau SME itu, kalau satu syarikat itu 20 orang, 60,000 bermakna bahawa 1,000,000 lebih. Kalau 30 orang lagi tinggi, kalau 50 orang satu syarikat, sudah tentu sampai 3 juta lebih pekerja yang telah kehilangan pekerjaan. Namun 2 hari sudah KWSP dalam proses U-turn dia, walaupun dia pusing tak lepas, dia U-turn tak lepas, dia tersangkut di divider, saya lihat, tetapi angka yang disebut di sana ialah 2 juta pekerja yang terjejas akibat daripada COVID. Iaitu dalam program iSinar, iaitu 3 kategori yang boleh memohon untuk mengeluarkan daripada akaun 1 KWSP, iaitu orang yang hilang pekerjaan, diberhentikan pekerjaan, ataupun orang yang diberikan cuti tanpa gaji. Bermakna bahawa orang itu tak ada gaji, maknanya dia tak kerja, dia tak ada gaji. Orang yang kurang pendapatan ataupun hilang pendapatan. Kategorinya sama, iaitu orang itu sudah diberhentikan pekerjaan. Dianggar, dia kata bahawa dianggar 2 juta boleh mendapat manfaat daripada iSinar. Ini bermakna bahawa KWSP mengakui paling kurangnya 2 juta rakyat Malaysia ini, pekerja di Malaysia ini telah kehilangan. Jadi saya nak sebut di sini bahawa program subsidi upah yang telah pun dibuat pada peringkat awalnya menggambarkan bahawa kerajaan gagal melihat kepada perkara-perkara yang lebih menyeluruh untuk memastikan supaya program subsidi upah ialah program untuk mengekalkan pekerjaan, supaya industri ini, majikan ini tidak buang pekerja. Tetapi dalam hal ini menunjukkan bahawa program subsidi upah ini telah gagal untuk mengurang ataupun menghalang daripada proses pembuangan dan pemberhentian pekerjaan. Jadi saya lihat bahawa di sini ialah persoalannya ialah kerana program subsidi upah itu tidak mencukupi untuk membantu majikan mengekalkan pekerja-pekerja mereka. Kerana di Malaysia ini yang diberi pada peringkat awal itu 1,200 untuk semua industri, untuk semua sektor. 1,200 hanya 25% daripada gaji pendengar. Berbanding dengan negara-negara yang lain. Kalau di New Zealand 60% daripada gaji pendengar.
Kalau Australia 70% daripada gaji penengah, Kanada 75%, Singapura pun 75%. Kita hanya 25%. Jadi majikan tidak mampu untuk membantu mereka bagi mengekalkan pekerja-pekerja mereka supaya mereka tidak menanggung kos yang lebih tinggi. Jadi bagi saya bahawa 1,200 itu terlalu tinggi. 1,200 itu berasaskan kepada gaji minimum, gaji minimum. Jadi yang kedua, PSU yang kedua, PSU 2.0 dikurangkan kepada 600 walaupun masih lagi dikekalkan kepada semua sektor. Tetapi dalam belanjawan 2021 ini, program subsidi upah hanya diberikan kepada RM600 kepada 2 sektor saja, iaitu pelancongan dan peruncitan. Jadi bagi saya bahawa mereka mengecil ataupun mengurangkan bayaran dan mengecilkan sektor ini akan menyebabkan kesan yang akan lebih buruk kepada masa yang akan datang. Kalau 1,200 ini pun dilihat masih gagal untuk menghalang proses pembuangan dan pemberhentian pekerjaan, saya lihat bagaimana kalau 600 sahaja dengan 2 sektor saja, sedangkan sektor-sektor yang lain juga menghadapi masalah yang besar. Jadi sebab itu bagi saya mencadangkan dan saya mengharapkan ini merupakan perkara pokok untuk memanggil kepada saya dan rakan-rakan yang lain untuk bersetuju dengan ataupun meluluskan bajet ini. Bukan sahaja soal KWSP, bukan sahaja soal moratorium, tetapi ini juga merupakan perkara pokok untuk dijadikan asas bagi memastikan supaya bajet ini diluluskan, iaitu paling tidak kalau dia tak boleh beri lebih daripada 25% daripada gaji penengah ini, paling tidak dia kembali kepada yang asal yang pertama mula-mula dibuat, iaitu pada 1,225%. Tetapi saya mengharapkan paling tidaknya dia akan menaikkan lagi daripada 1,200 itu kepada 1,500 ataupun lebih daripada itu. Ini merupakan perkara pokok untuk memanggil kepada menjadi syarat kepada ahli-ahli parlimen untuk bersetuju, menerima dan meluluskan bajet ataupun belanjawan 2021 ini. Jadi bagi saya bahawa ini satu yang harus diberikan pertimbangan oleh pihak kerajaan. Yang keduanya ialah soal KWSP. Apa yang diumumkan baru-baru ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Syarat-syarat yang makin menyulitkan mereka yang terkesan daripada pembuangan pemberhentian pekerjaan ini. Kerana antara syarat-syaratnya ialah yang dibuat oleh pihak KWSP, iaitu antaranya mereka mesti mencarum, paling tidaknya caruman mesti dibuat dalam tempoh iaitu ahli yang aktif sekurang-kurangnya 1 bulan. 1 bulan caruman mulai Mac 2019 sehingga Februari 2020. Bagi saya, bagi orang yang tidak mencarum sebelum daripada Mac, contohnya dia ada simpanan yang banyak dalam KWSP, lalu dia berhenti bekerja di Malaysia, dia bekerja di luar negara. Dia berhenti untuk mencarum. Tiba-tiba kesan COVID di seluruh dunia ni menyebabkan dia juga kehilangan pekerjaan di luar negara. Jadi dia kembali ke Malaysia. Sepatutnya orang seperti ini walaupun tidak mencarum lagi sejak daripada sebelum Mac 2019 itu, sepatutnya juga diberikan hak untuk mereka mengeluarkan caruman mereka. Begitu juga setengah-setengah daripada pekerja ini tidak ada KWSP. Maklum saja syarikat kampung, syarikat kecil, tetapi mereka mampu memberikan pekerjaan dengan kadar gaji yang rendah daripada gaji minimum. Contoh. Jadi sepatutnya bagi saya mereka terpaksa tutup syarikat. Bila tutup syarikat, pekerja mereka hilang pekerjaan. Jadi sekurang-kurangnya ibu bapa yang bekerja yang masih ada caruman, walaupun dia tidak terjejas pendapatan, sepatutnya bagi saya dia diberikan hak untuk mengeluarkan caruman mereka, membantu anak mereka. Jadi sebab itu kita tuntut supaya diperluaskan lagi, supaya kesemua mereka itu boleh keluar seperti mana yang pernah kita utarakan, paling tidaknya ialah 10,000. Jadi akhir sekali yang saya nak sebut ialah persoalan yang berkaitan dengan sebuah syarikat yang telah pun menyaman pihak kerajaan, khususnya pihak Kementerian Keuangan. Dan syarikat tersebut ialah syarikat perumahan negara yang telah pun disita oleh mahkamah. Saya ingin bertanya kepada pihak Kementerian Keuangan. Saya tidak menyalahkan bord ataupun lembaga pengarah
syarikat perumahan negara, kerana mereka adalah syarikat yang diperbadankan di bawah Kementerian Keuangan. Ini tanggungjawab Menteri Keuangan yang sepatutnya melangsaikan hutang yang tertunggak yang telah tidak dibayar sebanyak 90 juta ringgit Malaysia. Ini satu yang sangat malang bagi saya, kerana kesannya nanti sangat besar apabila kerajaan gagal dan akhirnya kalau syarikat yang menuntut daripada mahkamah ini membuat tuntutan untuk membengkrakkan syarikat perumahan negara ini memberikan kesan yang sangat buruk kepada negara kita dan juga kepada kerajaan dan juga kepada negara kita. Syarikat SPMB ini telah pun diperintah oleh mahkamah, Datuk Yang di-Pertua, diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar kepada satu syarikat yang lain, kerana ada isu yang berasaskan pada pelanggaran perjanjian. Jadi kesannya nanti ialah apabila syarikat SPMB ini tidak membayar, akhirnya menyebabkan implikasinya ialah SPMB akan isytihar muflis. Syarikat ini saya dipahamkan sedang kalau Kementerian Keuangan tidak bersedia untuk membayar, mereka tidak ada jalan lain, akhirnya mengisytiharkan SPMB, syarikat milik kerajaan, syarikat di bawah Kementerian Keuangan, akan dimufliskan. Dan ini menyebabkan semua akaun-akaun akan dibekukan, pejabat akan disita. Sekarang pejabat telah pun disita, tapi masih lagi boleh keluar masuk pejabat, tetapi tidak boleh keluar apa-apa barangan dan sebagainya. Dan kesannya ialah pihak KWAP pula dan MBSB akan membuat tuntutan hutang kepada semua syarikat yang terbabit dengan SPMB. Ini akan memberikan kesan yang lebih buruk kepada negara kita. Dan apa yang lebih buruknya ialah juga memberikan kesan kepada pegawai-pegawai kerajaan yang sedang menanti sebuah pembinaan rumah prima yang diusahakan oleh SPMB, dan akhirnya bila terkesan dengan syarikat SPMB ini dimufliskan nanti, bermakna bahawa syarikat perumahan prima yang sedang dibina, kalau tak silap saya, di Cyberjaya juga akan terbantu, sedangkan pegawai kerajaan telah pun mengalami pemotongan gaji. Jadi saya nak minta penjelasan daripada kerajaan, khususnya daripada Menteri Keuangan, apakah Menteri Keuangan akan mematuhi arahan mahkamah ataupun dia nak mengingkari keputusan mahkamah. Saya lihat bahawa perkara ini telah berlarutan, perkara ini telah berlarutan begitu lama, berbulan-bulan sejak daripada awal tahun ini, apabila perintah mahkamah telah dikeluarkan, tetapi malangnya Menteri Keuangan tidak bersedia untuk berjumpa dengan pihak syarikat yang menuntut ini. Jadi saya minta supaya satu penjelasan perlu dibuat segera bagi memastikan syarikat yang menuntut ini tidak terumbang-ambing. Kalau tidak bersedia untuk Menteri Keuangan memberikan penjelasan dan membayar 90 juta itu, saya fikir syarikat SPMB akan dimufliskan. Ini bermakna bahawa sekaligus ianya memberikan kesan yang lebih buruk kepada negara kita. Sekian syarat saya. PSU, KWSP, moratorium perlu diberikan kepada semua untuk memastikan supaya bajet ini diluluskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.